Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM malam ini kita mulakan dengan perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022 China. Skuad hoki negara membuka kempen kumpulan B dengan kemenangan besar 9-0 ke atas Thailand. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Gongshu Canal Sport Park, gol The Speed Tiger dijaringkan Muhammad Azrai Aizar Abu Kamal, Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain yang cemerlang meledak 2 gol. Manakala selebihnya disumbangkan Muhammad Firhan Ashari, Abdul Khalik Hamirin dan Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Skuad negara akan meneruskan kempen menentang Oman Selasa ini. Sementara itu, jurulatih skuad hoki kebangsaan Arul Selvaraj berpuas hati dengan prestasi anak-anak buahnya. Jelasnya tumpuan adalah untuk memperbaiki pasukan tanpa perlu memikirkan lawan yang bakal ditemui. Beberapa aspek perlu diperbaiki dan akan beraksi lebih baik dari semasa ke semasa. Tetapi kita akan fokus lebih pada pasukan kita sendiri, cara kita bermain, disiplin padang kita dan konsep dan positioning shape atas padang kita. So kita akan lebih tumpukan pada proses tim kita sahaja dulu. Sementara itu, skuad rugby 7 sebelah negara menamatkan hari pertama dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan di peringkat kumpulan. Ia sekaligus meletakkan pasukan kedialan jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman di tempat kedua di belakang Hong Kong yang menang semua perlawanan. Ini adalah aksi antara Filipina dengan Malaysia. Menurutnya, pasukan negara bermain baik ketika menentang Filipina setelah berjaya bangkit daripada ketinggalan. Peluang yang hadir cepat dimanfaatkan para pemain setelah strategi yang diterapkan semasa latihan digunakan sebaik mungkin untuk selesa menang ke atas The Volcanoes dengan mata 24-7. Walau bagaimanapun, pengalaman jelas membezakan pasukan negara dengan Hong Kong yang menang 40 berbalas 7. Sekali lagi untuk meletakkan. Alhamdulillah, seperti yang kita target untuk menang dengan pasukan Filipina berjaya. Walau bagaimanapun kita tewas dengan pasukan Hong Kong. So, seperti yang kita lihat kalau ikut pada ranking prestasi semasa, jurang antara kita dengan pasukan Hong Kong adalah terlalu jauh. So, apa yang kita dapati kelemahan kita menentang pasukan Hong Kong tadi adalah kekurangan daripada segi strength dan juga conditioning. Untuk menyempurnakan. Malaysia dijadualkan bertemu juara kumpulan B antara Korea Selatan, Sri Lanka dan Chinese Taipei dalam saingan suku akhir Cup esok. Dalam pada itu, nasib tidak menyelbahi atlet wushu negara Sydney Chen selepas terlepas peringkat dalam acara Tai Chi Kwan dan Tai Chi Jian. Beliau tewas 0.01 mata kepada wakil dari Hong Kong, Chen Sui Jin pada aksi final penentuan peringkat gangsa. Atlet berusia 24 tahun itu mencatat 19.460 untuk berada di kedudukan keempat keseluruhan. Aksi dan juga persembahan. Saya satisfied sebab saya punya target untuk Asian Games ni is to do well in both event and I did. Yang medal ni kita tak boleh control, so I'm like okay lah, a bit sad but still okay. Zaki dan juga Acara Tai Chi Kwan dan Tai Chi Jian itu dimenangi wakil tuan rumah Tong Chin, manakala Perak mewakili wakil dari Brunei Barsma Lachkar. Jelas ini dia sudah melakukan sebaik mungkin pada penampilan sulungnya di tamasya berkenaan. Seorang lagi wakil negara Wong Weng Sun juga dilihat kurang milah dalam acara yang sama. yang dipamerkan oleh Kegembiraan jelas terpancar di wajah wartawan kumpulan media Cina CMG, Liang Liang atau lebih dikenali dengan nama Husna, sejurus melihat wartawan negara yang bertugas di Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2022. Beliau yang fasih berbahasa Melayu meluahkan keterujaannya apabila berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu, bahasa kedua yang dipelajari ketika menyertai program pertukaran pelajar sebelum ini. Ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Zabri Suharani. Husna teruja melihat wartawan RTM yang memakai seragam dengan belang harimau yang sangat sinonim dengan Malaysia. Saya rasa ini simbol untuk cari kawan saya dengan bahasa Melayu. Husna antara 64 wartawan berbagai bahasa yang dihantar bagi melaporkan berita sepanjang Sukan Asia Hangzhou 2022.
Lebih menarik, keutamaan penyampaian laporan berita husna adalah dalam bahasa Melayu. Tugasan saya di CMG adalah melaporkan apa-apa yang menarik, apa-apa yang sedang berlaku di China kepada kawan-kawan Malaysia dengan bahasa Melayu, dan tugasan saya dalam Sukan Asia Hangzhou ini juga adalah memberitahu kawan-kawan di Malaysia apa-apa yang menarik dalam Sukan Asia ini, apa-apa yang menarik di Hangzhou. Sementara itu, seorang lagi sukarelawan anak kelahiran Selangor, Lim Jin Sing, juga teruja apabila melihat wartawan dari Malaysia membuat liputan di Temasa Sukan Asia kali ini. Pelajar tahun akhir Universiti Zhejiang berharap dapat membantu wakil-wakil media dari Malaysia sepanjang Temasa Hangzhou. Mungkin bila barangkan, mungkin kat sini punya apps, phone punya app, dia tak ada English translation. Jadi susahlah nak guna kan. Mungkin kamu nak pergi mana-mana nak guna GPS tapi tak tahulah macam mana type China kan. Yalah. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa juga terbukti mampu menyatukan pelbagai bangsa. Muhammad Sabri Sorani, Aktif. Saingan letul dalam KW LTDL 2023. Pusingan kedua berjalan lancar dengan kesemua pelumba berjaya menghabiskan kayuhan dari Jabatan Angkut Kuala Terengganu dan berakhir di Ion Mall Kota Baru. Yang menyaksikan pasukan Terengganu Polygon Cycling Team TSG sekali lagi berjaya merangkul jersey Polkadot selaku Raja Bukit melalui Nur Amirul Fakhruddin Mazuki. Pelumba yang berusia 31 tahun itu menyifatkan strateginya mengenai sasaran dalam meraih kejayaan perlumbaan kedua LTBL edisi ke-27 itu. Memang plan kita buat pecahan untuk kita kacau poin TOM. Dalam masa yang sama memang boleh sedikit rehat. Ya, sebab esok kalau kita tengok climbing pun jauh. Dengan hari ini saya breakaway, dia lagi boleh push untuk esok hari. Kejayaan Amirul hadir selepas berupaya menguasai zon pendakian di Sitiu dan Pelong serta memungut 2 mata di setiap zon pada saingan peringkat kedua. Sekian Stadium RTM H-Click dan berita perdana. Saya Otto Osman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.